Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you EHT01. Bertemu kembali saya Encik Azmizan bin Abdul Rahman sekali lagi kembali untuk video kali ini menerangkan kepada kamu tentang satu lagi mekanisme pengangkutan merentasi membran. The mechanism of transportation of the substance across the membrane. Now, we are discuss about the bulk transport. Before this, we are discuss about how does molecule or ion across the plasma membrane. Molecule or ion that we discussed there could be sodium ion, potassium ion, could be oxygen, could be carbon dioxide, could be glucose, could be amino acid, could be fatty acid. Kesemua bahan-bahan tu pelajar ada satu persamaan. Mereka adalah bahan yang kecil dan mereka juga boleh jadi bahan yang besar. Namun, kita akan bercakap tentang bulk transport ini. Apa yang kita kena faham dengan bulk transport ni, dia involve a transportation of large molecule or macro molecule. Besar benda ni large molecule or macro molecule. Such as proteins. We are not discuss about amino acid. We are discuss transportation of protein. Means that a polypeptide chain yang panjang. Panjang benda ni, besar sangat. Sukar untuk dia merentasi phospholipid bilayer dan sukar untuk dia merentasi protein transport yang menyediakan ruang yang kecil itu. Dan dia juga boleh melibatkan transportation of polysaccharides. Besar Such polysaccharide ni could be amylose, could be amylopectin yang sangat panjang. Dan kedua-dua bahan protein dan polysaccharide ni insoluble in water, they are insoluble in polypeptide, they are insoluble in the lipid, maka sukar untuk dia merentasi phospholipid bilayer. Dan they are very large to cross the membrane. Jadi untuk dia bergerak merentasi membrane, dia akan cross the membrane in bulk ataupun package in the vesicle. Jadi dia akan masuk secara bulk dan dia melibatkan satu pembentukan vesicle. This process also required an energy. Ia juga melibatkan satu penggunaan tenaga. Kita discuss tentang dua aspek pelajar. Bulk transport ni boleh berlaku dalam situasi exocytosis. Means that, kalau kamu perhatikan, bahan-bahan dalam vesicle ni akan dirembes keluar. Saya guna perkataan rembes. The cell secrete certain molecule by fusion of the vesicle with a plasma membrane. Highlight perkataan secrete. Highlight perkataan fusion of vesicle with plasma membrane. Molekul-molekul yang akan dikeluarkan ini adalah dalam bentuk polypeptide. Kalau kamu perhatikan, they arise from the Golgi apparatus. Maksudnya dalam ni adalah ada kandungan polypeptide dan juga sedikit glycol dan juga sedikit karbohidrat chain. So, protein-protein ini akan dibungkus dalam vesicle. Saya guna istilah bungkus They will package ataupun wrap into the vesicle. The vesicle fuse with the plasma membrane. Saya guna perkataan fuse. Bertaup. Jangan bind, jangan apa-apa. Fuse. Fuse with plasma membrane and they are released as a bulk. Dalam bentuk satu benda yang banyak Yang kedua, kita fokus dalam bentuk endocytosis. Biasanya bila kamu study, saya suka kamu buat pembandingan. Kalau exocytosis ni mengeluarkan, endocytosis ni memasukkan cell takes in, highlight perkataan takes in, molecule or particulate matter by forming new vesicle from the plasma membrane. Kalau tadi ni, vesicle ini fuse dengan plasma membrane, yang ni dia akan bentuk vesicle. Ada dua kaedah cell takes in molecule. Yang pertama adalah melibatkan satu perkataan yang kita panggil sebagai phagocytosis. Pernah dengar benda ni kepada peringkat sekolah lagi kan? Phagocytosis. Kita tengok macam mana phagocytosis ini. Ini adalah satu particulate matter. Solid particle. Besar melibatkan protein ataupun polysaccharide ataupun macromolecule ataupun foreign substance. Benda besar. Apa yang berlaku pada plasma membrane? Plasma membrane menganjurkan satu kaki palsu. Dia keluarkan kaki. Nampak? Dia keluarkan kaki. Dia menganjurkan pseudopodium.
the cell use pseudopodium. Pseudopodium ni akan surround the particulate matter tadi, and then they wrap the particulate matter tadi into the food vacuole. So they engulf particles by extending pseudopodia. The particle wrap dibungkus, wrap ataupun package into the food vacuole. Jadi bahan yang keluar ni adalah food vacuole. Highlight food vacuole. Nama benda ni food vacuole. Dengar saja pseudopodium, phagocytosis, food vacuole terhasil. Berbeza dengan kaedah yang kedua, dia takes in liquid droplet. Yang ni liquid droplet. Liquid droplet. Ini food solid particle. Liquid droplet dalam bentuk mendalir. So liquid droplet tadi akan masuk melalui invagination. Ni saya guna pseudopodium. Yang ni saya guna invagination. Terunjur ke dalam. Yang ni mengunjur keluar. Yang ni terunjur ke dalam. Dia akan dibungkus dalam invagination of the plasma membrane. So dia akan menghasilkan satu bungkusan. Dan bungkusan ini dalam dia ada bahan. So yang ni, bahan dalam ini adalah liquid droplet. So ini kita panggil dia sebagai pinocytosis. Kaedah ni pinocytosis. Apakah pinocytosis? Intake of extracellular fluid. Highlight perkataan extracellular fluid into the tiny vesicle. Highlight vesicle. Tadi food vacuole, ni vesicle. Jadi dua istilah ni berbeza pelajar. Jadi tolong faham elok-elok. Jadi itu sahaja yang kita dapat bincangkan berkaitan dengan bulk transport. Namun saya gemar untuk kamu bandingkan kesemua ya, bermula dengan simple diffusion, osmosis, facilitated diffusion, active transport dan bulk transport. Semua benda ni melibatkan satu proses pembelajaran yang kamu perlu buat analisis. Kamu banyak kali tengok video, kamu buat nota, kamu sit down dan kamu fikir, what is the main difference among of them? Jadi saya harap kamu dapat faham pelajaran kita pada hari ini. Secara rangkumannya, kita belajar tentang bulk transport melibatkan makromolekul. Dan makromolekul itu cannot soluble in the lipid, it cannot soluble in the water. Jadi insoluble molekul, mana makromolekul, cara dia masuk atau keluar daripada sel adalah secara bulk transport. Bulk transport ni mesti melibatkan vesicle. Sama ada vesicle itu adalah the vesicle yang fuse out, ataupun vesicle yang besar yang kita panggil sebagai food vacuole, dan ada vesicle yang kecil yang kita panggil sebagai tiny vesicle. Dia ada dua kaedah. Yang pertama, secrete out melalui exocytosis. Yang kedua, takes in by endocytosis. Untuk takes in pula pelajar, kita bahagikan kepada dua. Ada yang kaedah kita perlu hasilkan pseudopodium. Ada satu kaedah mana kita perlu hasilkan invagination sahaja. Jadi harapnya kamu dapat study dengan baik ke semua ini. Good luck untuk all of you. See you on the next video. Maka kita akan bincangkan tentang tisu selepas ini. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.